أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ذي الجلال والشرع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع السلام على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertamanya kita nak i'tikaf bagi yang belum berniat. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi Masjid serta jawatan kuasa, tuan-tuan haji, para jemaah muslimin. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, dikasihi, disayangi, dimuliakan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada malam ini di dalam rumah Allah, sama-sama kita lakukan ketaatan dan ibadah. Mudah-mudahan kita beroleh rahmat dan kasih sayang serta keampunan daripada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau dorongkan hati-hati kami ini ya Allah untuk kami mengingati-Mu. Wa a'inna ala syukrika, mudahkan kami ya Allah untuk kami mensyukuri segala nikmat-Mu. Wa a'inna ala husni ibadatik, dan bantu kami ya Allah untuk kami dapat sentiasa memperbaiki amal ibadah kami kepadamu. Allahumma alimna ma yanfa'una, ajarkan kami ya Allah ilmu yang bermanfaat. Wa yanfa'una bima 'allamtana, manfaatkan ilmu yang Kau curahkan kepada kami ya Allah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina. Ya Allah, Kau ingatkan kami ya Allah akan ilmu yang pernah kami pelajari tapi kami lupa ya Allah. Al-Quran yang pernah kami hafal tetapi kami lupa ya Allah. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna, ajarkan kami ya Allah ilmu yang kami tak tahu ya Allah. Ilmu yang belum pernah kami pelajari ya Allah. Wa azidna ilman, tambahkan kami ilmu pengetahuan dunia dan akhirat. Wa azidna ikhlasan fi qulubina, campakkan keikhlasan ke dalam hati-hati kami ini ya Allah. Wa azidna amalan salihan fi hayatina, dan jadikanlah di setiap gerak perbuatan harian kami Engkau kira sebagai amal soleh yang mendatangkan pahala kepada kami dan menghapuskan dosa-dosa kami. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah Engkaulah Tuhan yang boleh membolak-balikkan hati-hati kami ini ya Allah. Sabbit qulubana ala dinik, Engkau tetapkan hati-hati kami ini ya Allah di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah Engkaulah Tuhan yang boleh mengubah hati-hati kami ini ya Allah. Sarrif qulubana ala ta'atik, Kau ubah hati-hati kami ini ya Allah daripada hati yang lalai kepada hati yang taat, daripada hati yang buruk kepada hati yang baik, daripada yang baik kepada yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang merahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita dapat bersama lagi dalam kuliah sirah Nabi SAW. Dan mudah-mudahan di hujung perbincangan kita pada hari ini dapat menambah baik amal ibadah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ada kesilapan daripada pihak saya, fakta dan sebagainya minta betulkan. Tuan-tuan, kita sama-sama kongsi ilmu. Jadi hari ini tuan-tuan kita berada pada waktu petang yang mana Nabi SAW menyarankan kita untuk menyebut ataupun berzikir dengan satu ikrar yang Nabi sebut, barang sesiapa yang menyebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku redha, ikhlas di hati ini, aku berikrar ya Allah, Allah sebagai Tuhan. Wa bil islami dina, dan Islam itu sebagai cara hidup. Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan kepada kami. Dan kita ikrar, tuan-tuan, seperti mana kita berikrar setiap kali kita masuk kerja. Tuan-tuan, seminggu sekali ada perhimpunan dan sebagainya, sekolah-sekolah, kita berikrar. Inilah ikrar kita untuk kita nyatakan kepada Allah. Maka Nabi sebut hina yumsi'u wa tusbihu, ketika mana siang, ketika waktu pagi 3 kali dan petang 3 kali. Kita sebut tuan-tuan, kita cuba beramal setiap petang dan pagi, kita beramal dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Maka Nabi sebutkan bahawa wajabat lahul jannah, wajib bagi di syurga.
Tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua berada dalam syurga Allah sama-sama nanti tuan-tuan. Amin. Jadi pada kalimah ini tuan-tuan, saya tertarik dengan wabil islami dinah, dan Islam itu sebagai cara hidup. Macam mana tuan-tuan? Islam itu sebagai cara hidup. Bermula kita bangun pagi, kita amalkan Islam dengan doa, kita buang tahi mata, sapu seluruh badan tuan-tuan. Kemudian kita bangun, kita mandi, bersihkan badan dengan niat bersuci, tazkiyatun nufus. Kemudian ambil wuduk, kita sembahyang. Kemudian kita mulakan perjalanan dengan doa. Kita mulakan kerja dengan doa, ikhlaskan hati, tidur nanti malam dengan doa juga penutup. Tuan-tuan, kehidupan kita seluruh dengan kehidupan kita ni penuh dengan cara hidup Islam. Tuan-tuan, daripada sekecil-kecil perkara yang diajarkan oleh Nabi, berak, cebok pun Nabi ajar, tuan-tuan. Mana mungkin satu perkara yang lebih besar, pentadbiran sebuah negara, kita boleh memisahkan Islam. Tuan-tuan, tidak boleh tuan-tuan. Maka keseluruhan kehidupan kita Islam. Tuan-tuan, maka ini yang disebutkan wabil islami dinah, dan Islam itu sebagai agama dan cara hidup kami ya Allah. Maka baru-baru ni tuan-tuan, kalau kita tengok, kita kaitkan dengan sedikit isu semasa tuan-tuan. Baru-baru ni Mufti Pulau Pinang, dia tegur, dia komen, tegur lah tuan-tuan, bukan komen lah, dia tegur satu perkara yang isu viral tuan-tuan. Seorang perempuan pergi Mekah dalam keadaan dia ihram. Tahu tak tuan-tuan? Dia pergi Mekah, perempuan ni tuan-tuan, dia pergi Mekah buat umrah ke, wallahu alam, buat umrah lah tuan-tuan, dia pakai ihram. Ihram lelaki. Ihram lelaki. Pernah dengar kan tuan-tuan? Viral kan tuan-tuan? Maka pertama kali saya tengok tu pun, okeylah, tak ada masalah lah orang pakai ihram, apa masalah, dia ittiba' kan. Buka sebelah. Bila kita tengok, kita baca dalam tu, perempuan rupanya dia. Bila kita tengok sekali lagi gambar tu, dah jadi lain macam. Rasa macam lain pula rasa. Sebab apa? Perempuan pakai ihram lelaki. Subhanallah. Maknanya tuan-tuan, kalau dulu kita sebut lelaki nak jadi perempuan, tapi sekarang ni perempuan nak jadi lelaki. Ya Allah tuan-tuan, ini kita tak terkejut tuan-tuan, sebab kita berada di akhir zaman. Cuma tuan-tuan, kita nak sebutkan bahawa isu ni tuan-tuan, bagaimana kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin nak respon. Kita kena respon tuan-tuan, kerana ini adalah isu semasa, bahawa inilah kehidupan. Kan kita sebut tadi, Islam itu sebagai cara hidup. Kalaulah kita tengok berita tu, alah apa nak jadi akhir zaman. Itu je. Itu bukan respon orang beriman. Tuan-tuan, respon orang beriman bagaimana? Yang kita nak tengok tuan-tuan. Mudah-mudahan kita jadi mukmin yang sejati. Setiap perkara di sekitar kita, kita respon dengan cara yang Islam ajar kita. Tuan-tuan, kalaulah baru-baru ni, awal tahun yang lepas, tuan-tuan, di awal tahun baru hari tu, Yahudi menyerang bumi Palestin. Kan tuan-tuan, ini isu global. Bukan isu global semata-mata, tetapi ini adalah isu agama. Tuan-tuan, sedangkan Nabi sebut tidak akan berlakunya hari kiamat sehingga orang Yahudi akan berperang dengan orang Islam dan Islam menang. Mereka ini berselindung di balik-balik batu, sehingga kan batu-batu tadi boleh berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadzal yahud uqtuluh. Ini hadis Nabi SAW. Ini bukan isu global, bukan isu semasa, bukan isu ekonomi negara. Ini isu agama. Tuan-tuan, maka kita lihat ini sebagai cara hidup Islam. Macam mana kita nak jadikan Islam sebagai cara hidup? Kita respon. Ada orang yang respon sekadar komen dekat Facebook, tapi kita respon tuan-tuan apa dia? Kita tambahkan doa kita kepada saudara-saudara kita di Palestin. Ya Allah, Kau selamatkan mereka, ya Allah, saudara-saudara kami yang berada di Palestin sana. Tuan-tuan, ujian yang berat untuk mereka, tuan-tuan. Maka kita doa kepada Allah. Kita tak diuji, tetapi kadang-kadang kita tak perasan, tuan-tuan. Sekarang ni kita tengah diuji. Dengan apa, tuan-tuan? Dengan kesenangan. Dengan kesenangan, ujian juga, tuan-tuan. Mudah kita terpesong nanti, tuan-tuan. Maka ini respon. Ada orang yang respon dengan menambah sumbangan dia kepada tabung Palestin dan sebagainya. Ada orang yang mempersiapkan diri dia. Dengan apa? Dengan amal soleh. Dengan ilmu. Kerana apa? Ini adalah orang yang akan aku hadapi di akhir zaman sebelum kiamat. Sebab Nabi dah pesan kat kita. Tuan-tuan, ini respon orang beriman berdasarkan daripada Al-Quran dan hadis dan kata-kata ulama. Tuan-tuan, maka ini respon kita. Jadi kita nak respon tadi yang isu perempuan jadi lelaki. Tuan-tuan, apa nama dia? Pengkit.
Apa-apalah nama dia tuan-tuan yang pengkit tadi tu, kita nak respon macam mana tuan-tuan? Adakah tuan-tuan kita nak caci maki? Tuan-tuan, sahabat saya, dia tunjuk kat saya. Tengok apa respon jabatan netizen. Tuan-tuan, kita nak tengok respon masyarakat kita senang. Kita tengok dekat komen. Tuan-tuan, kita tengok dekat komen, tuan-tuan, kata-kata laknat. Betul tak? Kata-kata laknat, kata-kata caci maki. Kalau kita kumpulkan binatang-binatang, nama binatang ni 50 ekor ada, saya kata. Tuan-tuan, dalam Facebook tu dia komen, tuan-tuan. Oi, maki Amon saja, tuan-tuan. Ini tuan-tuan sebenarnya bukan cara Islam. Tuan-tuan, orang-orang Yahudi menyediakan Facebook, menyediakan YouTube, TikTok ni untuk apa? Kita leka. Kita hayal, lari daripada cara hidup Islam. Tuan-tuan, Islam ajar kita apa, tuan-tuan? Dengan kasih sayang. Tuan-tuan, kita benci dengan perbuatan amalan dia yang terpesong daripada Islam, tetapi kita tak boleh mencaci maki tubuh, susuk tubuh orang tu. Tuan-tuan, Nabi SAW, kalau kita tengok tuan-tuan, ada satu kisah tahun kedua, ketiga tak silap saya, hijrah, maka Nabi menghantar 70 orang qurra. 70 orang qurra ahli Al-Quran, mereka ni nak berdakwah kepada Najd, daerah Najd. Orang Najd yang minta, maka Nabi hantar 70 orang. Tetapi 70 orang ni dibunuh, syahid semua di jalan Allah, kena khianat. Tuan-tuan, maka Nabi ketika itu bila didatangi oleh Jibril, maka Nabi SAW tengah semayang, maka Nabi sebutkan nama-nama yang disebutkan oleh Jibril tadi. Allahumma la'annum fulan bin fulan. Ya Allah, kau laknat fulan bin fulan. Kau laknat fulan bin fulan. Kau laknat fulan bin fulan. Allahumma azihhum. Ya Allah, kau azab fulan bin fulan. Nabi sebut satu-satu nama, tuan-tuan. Doa kecelakaan. Kan, tuan-tuan? Doa kecelakaan, doa laknat. Tetapi apa yang berlaku, tuan-tuan? 30 hari Allah biarkan. Turun ayat Quran. Hey Muhammad, jangan begitu Muhammad, kata Allah. Jangan begitu Muhammad. Azab urusan aku, kata Allah. Ampun, azab semua urusan aku. Sama ada mereka nak bertaubat tak bertaubat, itu urusan aku. Tetapi engkau rahmatan lil alamin. Dakwah kasih sayang. Sebagai manusia kamu berkasih sayang. Dakwah mereka kepada Islam. Akhirnya apa, tuan-tuan? Islam, Najd. Kan? Tuan-tuan, sekarang kita perhatikan Riyadh, walaupun ada disco, walaupun ada pusat yang cukup mewah sana dekat Saudi sana, tetapi mereka Islam. Cuma mereka mungkin terpesong, tuan-tuan, di akhir-akhir zaman ni. Tuan-tuan, nak ceritanya, tuan-tuan, kasih sayang. Nabi diajar oleh Allah dengan kasih sayang. Kita nak respon tentang perempuan yang jadi lelaki tadi, apa respon kita? Saya baca bawah tu, tuan-tuan, ada terselit 2-3 orang. Ya Allah, mudah-mudahan dia ni dapat kau beri peluang kepada dia untuk bertaubat. Ini cara hidup Islam. Kita doakan dia. Bukan kita caci maki dia, kan? Kita tak caci maki dia. Kadang-kadang dia tersilap dalam kehidupan dia. Dalam kehidupan dia, tuan-tuan, kita kadang-kadang tersilap dalam melakukan keputusan untuk hidup dalam cara hidup Islam. Satu peristiwa, tuan-tuan, sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, tuan-tuan, yang cukup hebat, sahabat Nabi yang mana dia ni, tuan-tuan, melakukan satu dosa yang cukup besar, yang mana balasan dia, hukuman dia bunuh, mati, tuan-tuan, hukuman mati. Tuan-tuan, ni sahabat Nabi, bukannya kita kata dia munafik, tak, tuan-tuan. Ini sahabat Nabi. Maknanya setiap orang akan melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana Allah respon? Maka ketika itu turun ayat daripada surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah ayat 1 hingga 5. Turun ayat tu. Tuan-tuan, saya nak sebutkan ayat yang kelima. Ayat yang kelima Allah berfirman, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Tuan-tuan, ayat ni doa. Allah ajar kita. Tuan-tuan, ni doa. Boleh kita hafal dan kita amalkan, tuan-tuan. Rabbana la taj'alna, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan engkau jadikan kami, ya Allah. Jangan engkau Allahumma shalli ala Muhammad. Tak maaf, tuan-tuan. Wahai Tuhan kami, Rabbana la taj'alna, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan engkau jadikan pendirian kami.
Jangan engkau jadikan keyakinan kami, jangan engkau jadikan kehidupan kami ya Allah terpesong. Dek kerana apa tuan-tuan? Fitnatan lilladzina kafaru. Dek kerana fitnah orang-orang kafir munafik ni tuan-tuan ke atas kami. Dek kerana tipu daya orang-orang kafir ke atas kami. Dek kerana siapa tuan-tuan? Kerana rancangan jahat orang-orang kafir ke atas kami. Orang kafir dia merancang benda yang tak baik untuk kita, untuk merosakkan orang-orang Islam. Adanya Facebook, baru-baru ni ada pula TikTok. Betul tak tuan-tuan? Ini perancangan siapa? Perancangan orang-orang kafir kepada kita. Tetapi mungkin ada di antara kita yang terikut-ikut benda ni. Jadi cara hidup, tuan-tuan, maka Allah sebut apa? Waghfir lana rabbana. Ya Allah, Engkau ampunkan kami ya Allah kalau kami tersilap dalam menentukan cara hidup kami ya Allah. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Engkau maha besar ya Allah. Innaka antal hakim. Sesungguhnya Engkau maha bijaksana dalam menghukum segala kesalahan. Kadang-kadang ada orang buat salah, dia tak salah sebenarnya, dia terpaksa dalam persempangan, kan? Orang lelaki dah kahwin, biasa duduk dekat sempang. Biasa tuan-tuan. Dulu muda-muda lepak kat sempang. Bila kahwin ni di persempangan. Awak pilih saya ke awak pilih joran? Joran, mancing. Kita nak mancing ni tuan-tuan, kawan-kawan dah tunggu dah. Tiba-tiba orang rumah kata, awak pilih saya ke pilih joran? Pening kepala kita tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Di persempangan tuan-tuan. Kadang-kadang kita tersilap dalam menentukan kehidupan. Kadang-kadang tuan-tuan, ini yang Allah sebut tuan-tuan, waghfir lana rabbana, ampunkan kami kalau kami tersilap. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan, sahabat kita tadi yang perempuan tu, dia tersilap dalam kehidupan. Kerana apa? Daripada kecil mungkin kehidupan dia dipenuhi dengan keluarga ataupun dengan apa? Fitnah ni. Orang-orang kafir ni. Tak ada orang yang menegur mungkin tuan-tuan. Mungkin sahabat-sahabat kita untung. Saya untung tuan-tuan. Dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang baik-baik. Orang semayang. Jiran saya pun orang semayang. Mak ayah saya pun orang semayang. Untung kita tuan-tuan. Tapi ada di luar sana yang seorang lelaki ataupun perempuan yang ibunya tak pernah pun sujud kepada Allah. Tapi Islam. Tuan-tuan, tak pernah pun berhajat untuk pergi ke Mekah buat umrah haji, tapi pergi New Zealand, London, Amerika dan sebagainya. Ada pun orang macam tu. Cara hidup Islam tak ada dalam hidup dia. Maka dia tersilap dalam memilih kehidupan. Maka kita doakan dia, ya Allah, Engkau beri dia peluang untuk bertaubat ya Allah. Mudah-mudahan dia bertaubat, sempat bertaubat. Tuan-tuan, ini cara kita nak menghadapi isu semasa. Bukan caci maki tuan-tuan. Orang kita ni nak maki saja. Tuan-tuan, cuba tengok bola cukup lah tuan-tuan. Semalam. Tapi semalam tu macam biasa-biasa je. Nanti kita tengok kalau lawan fight yang betul-betul, ni tuan-tuan. Tuan-tuan pernah pergi stadium? Tuan-tuan, kalau pernah tuan-tuan pergi stadium, pengadil ni, habis kena maki tuan-tuan. Bodoh, bangsat. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Nanti bila kita tegur dia kata, kau ni darat lah. Tuan-tuan, kolot lah. Inilah cara kita nak bagi semangat. Tak boleh. Ini bukan cara hidup Islam. Islam suruh apa tuan-tuan? Tidak ada caci maki. Tuan-tuan, maka ini tuan-tuan cara hidup. Tuan-tuan, cerita sahabat Nabi SAW. Kita masuk sikit fiqah tuan-tuan. Tadi tasawuf. Kita masuk fiqah sikit tuan-tuan. Kita masuk sirah Nabi SAW. Saya sebut tadi seorang sahabat Nabi SAW pada tahun ke-8 Hijrah. Kita sebut lagi tahun ke-8. Yang sebelum ni kita sebut tahun ke-8. Kerana apa kita sebut tahun ke-8? Kerana ini kemuncak kemenangan Islam. Kemuncak. Ini punca dia. Kemenangan Islam tu sampai hari ini. Tuan-tuan. Maka kemenangan Islam pada tahun ke-8 bermula pada Fathu Makkah. Pembukaan Mekah. Pembukaan Mekah ni peperangan tuan-tuan. Dia bukan sekadar pembukaan Mekah. Tuan-tuan, peperangan pembukaan Mekah. Tuan-tuan, kenapa kita kata peperangan? Kerana sebelum Fathu Makkah, Nabi bersedia menyediakan ribuan bala tentera. Tentera, tuan-tuan. Nabi sediakan tentera. Untuk serang siapa? Sahabat tak tahu. Sahabat semua tak tahu. Nak serang mana Nabi SAW? Sebab Nabi rahsiakan. Nabi doa, ya Allah, Engkau rahsiakan peperangan ini ya Allah daripada diketahui oleh pembesar-pembesar Quraisy. Biar mereka peranjat dengan kehadiran kami sehingga menyebabkan kekalahan mereka ya Allah. Maka tuan-tuan, disebutkan tuan-tuan bahawa Saidina Abu Bakar pun tak tahu Nabi nak serang mana. Saidina Abu Bakar ni tuan-tuan, orang kanan Nabi SAW. Tuan-tuan, boleh bayang tuan-tuan, memang nak rahsiakan. Saya Perdana Menteri, saya nak serang satu negara, saya dah siapkan bala tentera. Tiba-tiba Menteri Pertahanan tak tahu saya nak serang mana. Dahsyat kan tuan-tuan?
Ini peperangan Fathu Makkah. Sahabat semua tak tahu. Tuan-tuan, sehingga kan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri kepada Nabi SAW pun tak tahu nak serang mana. Rahsia ni tuan-tuan. Maka ketika itu tuan-tuan mati Allah, ada seorang sahabat Nabi SAW, maka dia melihat Nabi menyediakan bala tentera. Pada pandangan dia, dengan bekalan makanan yang sebegini, dengan bilangan yang sebegini, dengan alatan yang sebegini, aku dapat rasa yang Nabi SAW ni nak serang siapa? Aku rasa dia nak serang Mekah. Kenapa? Dia melihat isu semasa. Sebelum kejadian tadi, pengumpulan bala tentera tadi, maka satu peristiwa berlaku. Tuan-tuan, ada satu Bani Bakrah, namanya Bani Bakrah. Bani Bakrah ni tuan-tuan, dia ni pro kepada orang-orang Quraisy Mekah. Tuan-tuan, dia pro kepada pakatan Quraisy Mekah. Tuan-tuan, sekutu lah tuan-tuan. Kemudian yang Bani Khuza'ah ni, satu lagi Bani Khuza'ah, orang Bani Bakrah membunuh orang daripada Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni pula pro kepada perikatan Muslimin di Madinah. Tadi ni perikatan, yang tadi kita guna pakatan. Tak apalah tuan-tuan, boleh tuan-tuan. Ini contoh tuan-tuan. Contohnya gitulah. Maka tuan-tuan, Bani Bakrah ni dia bunuh Bani Khuza'ah, sedangkan mereka ni dalam perjanjian kan? Perjanjian apa tuan-tuan? Pada tahun ke-6 hujung tahun Zulhijjah, Nabi balik nak pergi Mekah, tak jadi. Kan? Tak jadi buat haji, tak jadi buat umrah. Kemudian balik semula ke Madinah. Sebelum balik tu berlaku perjanjian Hudaibiyah. Apa makna Hudaibiyah? Genjatan senjata. Tak boleh berperang. Tahun ke-7, tahun ke-8 tiba-tiba perang Fathu Makkah. Kenapa? Inilah kejadian tadi. Maka berlaku perselisihan tadi, maka sepatutnya ini sekadar sekutu, tetapi terbatalnya perjanjian tadi kerana apa? Kerana Bani Bakrah ini disokong oleh orang-orang Quraisy Mekah. Mereka membenarkan perbuatan tersebut. Maka ketika itu Nabi terus siapkan bala tentera. Tuan-tuan, sahabat lain tak perasan, tapi seorang sahabat Nabi SAW dia perasan. Tuan-tuan, maka ketika itu tuan-tuan, maka lelaki ni tuan-tuan, dia ni muhajir tuan-tuan, muhajirin ni orang Mekah yang pindah ke Madinah. Tetapi dia bukan orang Mekah. Anda faham tak tuan-tuan? Dia bukan orang Mekah, tapi dia muhajir. Macam mana tu Ustaz? Tak, dia orang luar. Dia orang luar datang ke Mekah bersama isteri dan anak-anak. Mereka datang ke Mekah. Mereka bukan orang Mekah, datang ke Mekah, hidup dekat Mekah. Hidup di Mekah, kemudian datang Islam. Nabi datang, bawa Islam, maka dia Islam. Dia masuk Islam, tetapi bukan isteri dan anak-anaknya. Isteri dan anak-anak dia tak Islam. Tuan-tuan, hiduplah di Mekah. Sampai pula seruan hijrah. Hijrah pula lelaki tadi, tetapi tidak bagi isteri dan anak-anaknya. Nampak tuan-tuan? Itu kita sebut hijrah ni pengorbanan. Hijrah itu pengorbanan, tuan-tuan. Tuan-tuan, boleh bayang tuan-tuan, ini cerita tahun ke-8 hijrah. Maknanya lelaki ni tak jumpa dengan anak isteri dia berapa lama? Dah 8 tahun. Tuan-tuan, tak boleh patah balik. Hijrah ni tuan-tuan tak boleh patah balik. Sebab tu kita kadang-kadang terfikir, saya kadang-kadang terfikir, bila Fathu Makkah, kenapa Nabi SAW tak balik semula ke Mekah? Dan buat satu memindahkan pusat pentadbiran tu dekat Mekah. Sedangkan Mekah ni lebih tumpuan orang kan. Mekah tuan-tuan ada Kaabah. Kenapa Nabi tak pindah semula ke Mekah? Kerana Nabi dah hijrah. Hijrah ini hijrah wajib. Tak boleh patah balik. Ada kita dengar sahabat patah balik? Tak ada tuan-tuan. Semuanya bila mati, matinya di luar. Ibnu Abbas matinya dekat mana? Dekat Taif. Tuan-tuan, Sayyidina Bilal semua dekat luar. Sayyidina Omar semua dekat luar, bukan dekat Mekah. Kerana tak boleh patah balik. Hijrah tu hijrah wajib. Tetapi ada kisah yang sahabat balik semula tu kan, tu nanti kisah lain kita ceritakan. Nak cerita hijrah tu hijrah wajib, kecuali setelah peristiwa Fathu Makkah. Nabi kata apa? La hijrah ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Kalau ada orang nak hijrah boleh patah balik. Itu sebab tuan-tuan, Nabi tak patah balik ke Mekah. Maka lelaki tadi tak jumpa anak isteri berapa tahun? 8 tahun tuan-tuan. Kita lah tuan-tuan. Saya tuan-tuan nak tinggalkan anak bini tuan-tuan, kena kursus 8 hari keluar. Tak sanggup saya. Kalau boleh dipilih, saya tak nak, saya tak setuju. Saya tolak tuan-tuan. Ini nak cerita tuan-tuan, lelaki ni tinggalkan sedikit harta dan anak bini dekat Mekah.
pergi hijrah dengan Nabi SAW. Pengorbanan, tuan-tuan. Kalau saya ni, tuan-tuan, boleh terima, pengor aja dia terima. Pengornya dia lah, tuan-tuan, banannya tak ke mana, tuan-tuan. Memang tak layak kita, tuan-tuan. Ini sahabat Nabi SAW. Maka lelaki tadi, sahabat ni, tuan-tuan, dia tulis surat. Orang-orang Mekah, aku melihat Muhammad ni sedang menyusun tentera yang cukup ramai. Dan aku ni, insting ni tuan-tuan, rasa ni Muhammad ni nak serang korang ni. Dengan kelengkapan yang sebegini, dengan perancangan yang sebegini, tak lain tak bukan kau lah orang yang akan diserang. Kerana lelaki tadi memandang peristiwa Bani Bakrah dengan Khuza'ah tadi, tuan-tuan. Maka dia pun tulis surat, bawah ni dia kata, kalaulah ada sedikit kebaikan, budi yang kau nampak daripada perbuat apa yang aku buat ni, bagi tahu maklumat ni, maka tolong selamatkan isteri dan anak aku. Boleh faham tak, tuan-tuan? Boleh faham tak? Situasi ni, tuan-tuan, contohlah, tuan-tuan, kat Mekah ni, tuan-tuan, isteri dia satu rumah dengan anak-anak, tuan-tuan. Orang-orang kafir ni tahu pula Muhammad nak serang Mekah. Rumah tu rumah janda tu. Tuan-tuan, kau tahu suami dia siapa? Suami dia tu tentera Muhammad. Dia nak serang kita. Bahaya tak? Bahaya tak isteri dia? Bahaya, tuan-tuan. Maka ketika itu dia buat keputusan, buat surat, bocorkan maklumat, tuan-tuan, bagi pada orang Mekah, tuan-tuan. Maka dia dah siap tulis nama, maka dia masuk dalam sampul bagi pada seorang perempuan yang dalam perjalanan menuju ke Mekah, musafir. Dia bagi perempuan tu, ini rahsia kerajaan, sulit urusan paduka baginda. Maka dia ambil surat tadi, dia pun selit. Dekat mana? Kalau naik unta, kan, tuan-tuan, atas unta tu dia macam ada satu kotak untuk kita berehat, kan, tuan-tuan. Kalau kita pernah tengok cerita Arab, tuan-tuan, maka baju-baju, pakaian, beg semua kat atas lah dengan perempuan tadi lah. Maka, tuan-tuan, dia pun selit dekat mana agak-agak. Kalau rahsia orang perempuan, wah, mestilah tempat rahsia. Tempat yang sulit, tuan-tuan, selit kat mana-mana. Pakai baju balik, okey dah, settle, tuan-tuan. Mulalah perjalanan. Ketika itu turun Jibril kepada Nabi SAW. Apa kata Jibril? Ya Muhammad SAW, sesungguhnya rahsia yang kau nak jaga ni hampir-hampir dibocorkan. Surat ni dalam perjalanan bersama seorang perempuan musafir nak pergi ke Mekah. Maka, tuan-tuan, mati Allah, maka Nabi SAW pun panggil Sayyidina Ali. Ali, tuan-tuan, dalam setengah riwayat dikata dipanggil Zubair bin Awam. Zubair bin Awam yang ada pedang yang didoakan oleh Nabi SAW. Ada sebahagiannya panggil siapa? Ammar bin Yasir. Kita lama tak sebut nama Ammar bin Yasir. Ingat tak Ammar bin Yasir? Siapa, tuan-tuan? Kan sebelum pada tahun tahun kelima, tuan-tuan, Ammar bin Yasir ni angguk kepala. Irtadda ya Ammar, murtad, kembali semula kepada agama nenek moyang kamu, wahai Ammar. Ammar pun gangguk kepala, kan. Ketika itu umur dia 10 tahun, tuan-tuan. Ketika mana di depan matanya ayahnya terputus-putus badan, Yasir. Isterinya, ibu Ammar ni, Sumayyah, disula daripada bawah, tembus ke dada, mati, tuan-tuan, syahid, tuan-tuan. Maka ngangguk, tuan-tuan. Mana Ammar sekarang? Tahun ke-8 kita jumpa lagi dia. Ammar istiqamah bersama Islam, masih kekal Islam, tuan-tuan. Ni Ammar bin Yasir. Maka 3 orang ni, tuan-tuan, diperintahkan oleh Nabi, Ali, kau pergi kejar perempuan tadi, maka fa'alaiha kitab, maka pada dia ada satu kertas, ada satu surat rahsia, nak hampir dibocorkan, rahsia agama, tuan-tuan. Maka Sayyidina Ali tak fikir panjang, tuan-tuan, start motor Benelli dia, terus kejar. Kejar apa? Kejar motor Kapcai, tuan-tuan, Honda 70 bulat. Boleh kejar? Ya, boleh kejar, tuan-tuan, boleh kejar. Sampai ke satu tempat yang bernama Raudatul Khah. Satu tempat, tuan-tuan, kalau tuan-tuan Google, tengok Raudatul Khah, perjalanan daripada Madinah ke Mekah ada satu tempat tu. Maka disitulah pertemuannya Sayyidina Ali. Maka dia lihat, betul apa kata Nabi, sadaqa Rasulullah, betul apa kata Nabi SAW, ada perempuan, dia bawa barang. Maka Sayyidina Ali pun datang kepada perempuan tadi, dia kata apa? Ainal kitab. Ni Sayyidina Ali tegas orangnya. Kalau kita, awak nak gimana ni? Kita ngayat dulu, tuan-tuan. Ni tak ada, tuan-tuan. Ainal kitab, mana surat? Perempuan tadi, surat apa? Yang apa tak tahu lah, tuan-tuan. Padahal dah tahu dah, tuan-tuan. Maka dia kata, tak ada surat. Ainal kitab, mana surat risalah? Maka dipaksa-paksa, maka nak cari-cari lah. Maka Sayyidina Ali pun geledah. Buka beg tangan, semua buka, tuan-tuan, buka, tak jumpa.
Kat mana disimpan? Maka apa kata Ali? Wah, memang tak ada ni. Tapi Ali tak percaya. Ni Ali, dia percaya dengan Rasulullah. Kerana ini daripada Rasulullah. Rasulullah daripada Jibril. Jibril daripada Allah. Tak mungkin benda ni tipu. Mesti ada ni. Apa kata Nabi SAW? Kata Sayyidina Ali, jangan tipu. Kalau kau tak bagi juga surat tu, tuan-tuan, kerana Sayyidina Ali dipercaya bahawa Nabi tak mungkin bohong, maka mesti ada surat ni kat mana-mana disimpan yang Sayyidina Ali tak dapat. Maka apa? Kalau kau tak bagi surat tu, aku bogilkan kau. Maknanya Sayyidina Ali dah tahu disimpan kat mana. Betul? Tuan-tuan, apa kata Sayyidina Ali? Kalau kau tak bagi surat tu, la ujarridan naki. Aku bogilkan kau. Tuan-tuan, mati Allah. La ujarridan naki. Tuan-tuan, jangan hafal. La ujarridan naki. Tuan-tuan, tu bahasa Arab. Kalau cakap dengan orang Arab, dia faham, tuan-tuan. La ujarridan naki. Aku bogilkan kau kalau kau tak bagi surat tu. Maka perempuan tadi dah mula gentar. Dia tengok muka Sayyidina Ali ni, dia memang confirm. Kalau memang dia tak bagi, memang dia bogil betul. Tuan-tuan, kalau kita peluang aja, tuan-tuan, Sayyidina Zubair dah mula angkat pedang. Gentar. Kerana apa? Pedang ni didoakan oleh Nabi SAW. Maka, nak tak nak, bagi juga. Bagi juga surat tadi. Tuan-tuan, bila bagi saja surat tadi, maka Sayyidina Ali pun terus pergi. Ada sebahagian cerita, tuan-tuan, dia kata Sayyidina Ali buka surat tadi, baca. Peranjat Sayyidina Ali, saya tak percaya. Sayyidina Ali kot, sahabat Nabi, takkan dibuka rahsia kan? Tuan-tuan, kita nak buka, tuan-tuan. Dapat surat daripada luar, kita tengok nama. Bukan nama kita, nama bini kita. Kita boleh buka ke? Amanah lah, tuan-tuan, kita tak boleh buka. Oi, syak gitu. Ini surat daripada macam kekasih lama. Jangan buka, tuan-tuan, tak boleh. Tuan-tuan, kita tak boleh buka, amanah. Tuan-tuan, maka ketika itu Sayyidina Ali terus balik Madinah. Bagi pada Rasulullah. Sahabat, bila Nabi buka saja, sahabat mula keroman. Mula keroman. Kenapa? Sebab nak tahu ni isu besar ni, tuan-tuan. Siapa yang bocor maklumat ni? Macam kita lah, tuan-tuan. Tabung masjid kita ni asyik kosong aja. Siapa yang ambil ni? Dah setahun dah, tuan-tuan, perjalanan tu berlaku. Tiba-tiba malam tu pengerusi telefon. Mesej dalam grup. Malam ni tolong datang. Saya nak bagi tahu siapa yang ambil duit tu. Tuan-tuan, siapa yang ambil, kita akan umumkan. Maka tuan-tuan, 15 orang jawatan kuasa semua hadir. Padahal mesyuarat sebelum ni 5 orang, 6 orang. Mi pun tak habis, tuan-tuan. Tapi bila ada isu macam ni, itu kita, tuan-tuan, sama pada sahabat. Dia datang, tuan-tuan. Kerana apa? Semua menuru kepada Nabi, nak tengok siapa orang ni. Kita kan, jadi ke tak jadi? Jadi ke tak jadi ni? Berapa tahun? 12 tahun. Gitu kan. Kita semangat nak tahu, kan, tuan-tuan. Maka inilah, tuan-tuan, isu-isu macam ni. Maka ketika itu sahabat berkerumun dengan Nabi SAW. Maka dia buka surat. Maka bila Nabi umumkan nama ni tadi, tuan-tuan, maka Nabi sebut, dia tengok nama seorang sahabat Nabi SAW, Hatib bin Balta'ah. Hatib bin Balta'ah. Tuan-tuan, biasa dengar nama sahabat ni. Antara daripada 126,000, 24,000 orang sahabat, ini antara Hatib bin Balta'ah. Yang mana, tuan-tuan, sahabat Nabi SAW ni sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, maka sahabat ni, tuan-tuan, dipanggil oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, bila sebut cerita macam ni, tuan-tuan, pembocoran maklumat, maka hukuman dia mati, tuan-tuan. Hukuman mati. Hukuman pancung, tuan-tuan, orang yang bocor maklumat. Maka ketika itu kalau kita tak cerita tentang seorang sahabat Nabi yang lagi seorang, agak-agak siapa, tuan-tuan? Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dia mesti kena cerita Sayyidina Umar ni, tuan-tuan. Maka Sayyidina Umar ni tangan dia dah mula gigil. Dia punya pedang dah mula bergetar. Tuan-tuan, bergetar ni gedeg-gedeg. Bergetar, tuan-tuan. Macam kita lah, tuan-tuan. PKP 2 tahun tak boleh mancing. Kan kita punya pancing tu macam gedeg-gedeg gedegar je kan, tuan-tuan. Macam tu lah, tuan-tuan. Pedang dia bergegar, tuan-tuan. Da'ni ya Rasulullah. Izinkan aku ya Rasulullah. Fali adriba unuqah. Aku nak pancung kepala dia ya Rasulullah. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, fa innar rajula qad nafaqa. Sesungguhnya lelaki ni munafik ya Rasulullah. Kenapa dia kata gitu? Kerana setahun sebelum tu, tuan-tuan, peperangan Khaybar. Ketika mana turun ayat Quran balik daripada peristiwa Hudaibiyah, kan turun ayat Quran, inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami memberikan kamu, wahai Muhammad, satu berita khabar kemenangan. Kemenangan yang macam mana? Kemenangan yang nyata. Maka kamu dapat apa? Sakinah, kamu dapat redha, dapat syurga, kemudian kamu akan dapat 3 benda. Antara yang ketiga ni apa? Wa maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Maka kamu akan dapat harta rampasan perang yang sangat banyak. Maka aku akan segerakan pemberian harta tersebut. Maka kalau rampasan harta perang,
kena perang lah. Kan? Betul tak? Jadi sahabat kata, aku dah dapat sakinah ya Rasulullah. Aku dah dapat ketenangan ya Rasulullah. Dah dapat syurga. Tetapi harta mana ya Rasulullah? Maka Nabi kata apa? Jom kita serang Khaybar. Di kalangan kita je ni tuan-tuan. Di kalangan kita. Tetapi berita tu bocor. Bila Nabi sebut Khaybar sahaja, ada seorang lelaki tuan-tuan yang Allah iktiraf sebagai dia Rasul Munafikin. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Orangnya nama macam kita. Sama macam kita. Orang Islam. Tetapi dia ni munafik. Tuan-tuan. Maka dia tulis surat. Dia bagi pada pembesar Khaybar. Maka Khaybar tahu tak Nabi SAW nak serang? Tahu. Pembocoran maklumat. Siapa yang buat? Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia? Allah kata dia munafik. Bapa munafik. Kepala munafik siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuan-tuan, maka Sayyidina Umar ni tahun ke-8, bila pembocoran maklumat berlaku, maka dia kata, ya Rasulullah, da'ni ya Rasulullah, izinkan aku ya Rasulullah, aku nak potong kepala dia. Kerana apa? Dia ni seorang lelaki yang munafik. Apa kata Nabi SAW? Mahlan ya Umar. Mahlan. Tenang Umar, tenang. Relax dulu. Jangan kelang kabut Umar. Tuan-tuan, maka dipanggillah Hatib. Hatib bin Balta'ah. Apa kata Hatib? Tuan-tuan, apa kata Nabi SAW? Ma hamluka ala hadha ya Hatib. Ya Hatib. Ini pemimpin tuan-tuan. Pemimpin, sebahagian pemimpin ada sifat yang macam ni. Kadang-kadang tegas, kadang-kadang lembut. Ikut situasi tuan-tuan. Maknanya Hatib ni mesti ada alasan kenapa dibuat surat tu. Mesti. Nabi nak tahu apa alasan dia. Maka apa kata Rasulullah? Ma hamluka ala hadha ya Hatib. Apa yang membuatkan kau buat benda ni ya Hatib? Sedangkan ini perkara yang besar ni yang berlaku ni. Hukuman mati ni. Takkan kau tak tahu? Kita tahu tuan-tuan. Mencuri ni tuan-tuan, rasuah ni hukumannya apa kita tahu dah. Kita tahu dah. Tiba-tiba kita dihukum, kita tak puas hati. Kita tak sokong. Tuan-tuan, tak betul lah. Tuan-tuan, maka Hatib ni dah tahu dah hukuman dia apa. Maka ketika itu, tuan-tuan, apa kata Hatib? Faqala Hatib, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni la mu'min. Apa kata Hatib? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Rasulullah, amma wallahi inni la mu'min billah wa bi rasulih. Ya wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ni kekal beriman kepada Allah. Sebenar-benar iman. Sahabat ni, tuan-tuan, peperangan-peperangan sebelum ni semua dia ikut. Tuan-tuan, memang iman, pengorbanan, pindah, hijrah daripada Mekah ke Madinah. Tuan-tuan, pengorbanan apa lagi? Iman yang macam mana lagi? Memang betul lah dia beriman. Dan aku tetap beriman kepada kamu, wahai Rasulullah. Aku beriman, sebenar-benar beriman. Walakinnani. Dia kata apa? Aku kekal beriman, maghayyartu. Aku tak berubah ya Rasulullah. Aku tidak munafik ya Rasulullah. Aku tak pindah kepada agama. Tak. Kalau bahasa politiknya apa? Aku tak lompat ya Rasulullah. Itulah. Lebih kurang ni nak senang faham kan tuan-tuan. Ini bukan cerita politik, nak faham. Tuan-tuan. Aku tak ada lompat-lompat ya Rasulullah. Tak adalah aku ni nak mengkhianati Islam. Tak. Tidak ya Rasulullah. Walakinnani, tapi ya Rasulullah. Ni nak. Walakinnani, tapi aku Rasulullah kuntu imra'an laisa li fil qaumi min aslin wala ashirah. Tetapi aku ada seorang perempuan yang berada di Mekah. Siapa? Isteri lah. Isteri dia. Nabi tahu. Tuan-tuan. Yang mana bila dia ni orang luar, dia datang Mekah, dia ada tak nenek, atuk, saudara, pakcik? Ada tak? Tak ada adik-beradik, tak ada siapa-siapa yang boleh menyelamatkan dia. Sedangkan tuan-tuan, wa kana li baina azhrihim walad wa ahlin. Tetapi di sisi isteriku ya Rasulullah ada anak-anak tuan-tuan yang dalam keadaan bahaya ya Rasulullah. Tuan-tuan, ini alasan Hatib bin Balta'ah. Maka tuan-tuan rahmati Allah, apa kata Nabi SAW? Saddaqta ya Hatib. Betul lah apa yang kau cakap Hatib. Nampak? Betul lah apa yang kau cakap Hatib. Kau memang tak ada siapa-siapa, kau risau dengan anak isteri. Tuan-tuan, kadang-kadang kita buat satu kesilapan. Kerana apa tuan-tuan? Dalam keadaan isteri kita dalam bahaya. Tuan-tuan rahmati Allah, kita berhenti sekejap. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Boleh kita sambung InsyaAllah tuan-tuan sikit lagi tuan-tuan Sikit pun tak sikit juga, banyak. Saya cuba pendekkan tuan-tuan sebab kita punya poin tak sampai lagi ni. Ada hujung nanti poin ni. Kenapa kita cerita tentang peristiwa ni tuan-tuan. Maka bila Nabi sebut sahaja saddaqta ya Hatib, betul lah Hatib, maka dampak kelembutan pada Rasulullah. Sayyidina Umar tuan-tuan, dia tak setuju. Tuan-tuan, maka Sayyidina Umar ni dah mula cakap, ya Rasulullah, da'ni ya Rasulullah. Izinkan aku ya Rasulullah, fali adriba unuqa. Aku nak pancung pada dia ya Rasulullah. Sungguhnya dia munafik ya Rasulullah.
Maka apa kata Nabi SAW? Mahlan ya Umar. Tenang. Tenang Umar. Wala yadrika ya Umar. Kau tak tahu ke Umar? Mungkin kau lupa Umar. Fa innahu qad syahidal badar. Sesungguhnya Hatib bin Balta'ah ini adalah lelaki qad syahidal badar. Dia ni sebahagian daripada tentera Badar. Tuan-tuan, perang Badar. Boleh tahu tak tuan-tuan? Perang Badar berlaku pada tahun kedua Hijrah. Perang yang pertama. Kenapa peperangan ini hebat? Kerana peperangan ini peperangan pertama. Berlaku pada musim panas. Pengorbanan, tuan-tuan. Dalam keadaan peperangan ini berperang sesama saudara, adik-beradik. Mus'ab bin Umair perang dengan adik-beradik dia. Serang ni, berperang ni tuan-tuan, Badar ni tuan-tuan 313 orang dengan 1000 orang ni tuan-tuan. Mereka ni berperang di antara pakcik dengan anak saudara. Susah tak peperangan ni tuan-tuan? Pengorbanan ni tuan-tuan. Sebab itu Allah angkat Ahlul Badar ini level dia martabat yang kedua sekalian sahabat. Martabat yang pertama 10 sahabat yang dijanjikan masuk syurga. Sayyidina Abu Bakar, Omar, Osman, Sayyidina Ali, Zubair bin Awam dan sebagainya 10 orang. Hatib tak ada. Tetapi ada lagi martabat yang seterusnya adalah Ahlul Badar. Maka wa ma yadrika ya Umar, kau lupa ke Umar? Maka ketika itu Umar dah mula tunduk dah. Tunduk dah. Simpan pedang dia. Dah mula tunduk. Kerana apa? I'malu. Apabila Allah menyebutkan ketika mana Ahlul Badar ini, i'malu ma syi'tum, buatlah apa yang kau nak buat Ahlul Badar. Allah sebut ni tuan-tuan, ni lesen besar Allah bagi ni. Ahlul Badar, kau nak buat apa? Buatlah. Kau nak buat apa pun dekat dunia ni. Apa tak lesen besar tuan-tuan? Lesen besar ni tuan-tuan. Allah bagi pada Ahlul Badar. Qad ghafartu lakum ma taqaddama min zammi wa ma ta'akhkhar. Telah diampunkan, aku ampunkan dosa-dosa kamu yang sebelum daripada peperangan ini dan wa ma ta'akhkhar, dan selepas. Boleh faham tak tuan-tuan? Maknanya tahun kedua ni tuan-tuan, Ahlul Badar ni, buatlah apa kau nak buat, sesungguhnya kau ni tak berdosa. Kalau kau buat dosa pun aku ampunkan, kata Allah. Telah diampunkan, aku telah ampunkan dosa yang sebelum dan selepas. Tuan-tuan, adakah tahun kedua ni Allah sebut ni tuan-tuan? Allah tak tahu yang tahun ke-8 nanti Hatib bin Balta'ah ni akan buat satu kejahatan, buat satu kesalahan yang besar? Tahu. Allah Maha mengetahui, Allah alim tuan-tuan. Tetapi Allah dah sebut tahun kedua. Maka apa kata Nabi SAW? Aku maafkan kau wahai Hatib. Aku maafkan kau Hatib. Kerana apa? Kerana Allah telah mengampunkan kau. Kan tuan-tuan? Ini martabat tuan-tuan. Martabat dalam peperangan. Maka ketika itu Sayyidina Umar yang tadi tunduk dah mula menangis, menitiskan air mata. Kenapa? Kerana Sayyidina Umar juga Ahlul Badar. Allahu Akbar. Tuan-tuan mati Allah. Apa istimbat yang kita boleh ambil daripada kisah ni tuan-tuan? Maka ketika itu fa anzala fil Hatib, maka turunlah ayat Quran kepada Hatib, iaitulah surah Mumtahanah ayat 1 hingga 5. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Tuan-tuan, ayat ni kalau kita baca tuan-tuan, ustaz ni dah mula dah. Bukan tuan-tuan. Ayat ni Allah kata, "Hei orang-orang beriman, jangan sekali-kali kamu ambil. Jangan sekali-kali kamu mengambil, mendekati orang-orang kafir ini, musuh aku dan musuh kamu, musuh Islam, sebagai teman karib. Selagi mana kamu tidak menguasai mereka, jangan. Kalau mereka lebih berkuasa daripada kita, jangan jadikan mereka teman karib. Tapi kalau kita lebih mendominasi dalam persahabatan, kewangan, daripada sudut pentadbiran dan sebagainya, baru kita boleh jadikan dia sebagai awliya, teman karib. Nampak tuan-tuan? Ini undang-undang Islam. Tuan-tuan, kita nak taat tak? Kalau kita tak nak taat, lawanlah. Kalau berani, lawanlah Islam. Kalau berani, tuan-tuan, ini Islam ajar kita. Tuan-tuan, maka hidup kita cara hidup Islam. Tuan-tuan, turun ayat Quran ni tuan-tuan. Maka turun ayat yang terakhir tadi, surah ayat yang kelima. Ayat yang kelima yang kita baca tadi, Rabbana la taj'alna. Jangan jadikan keyakinan kami ya Allah, kehidupan kami ini ya Allah, pegangan kami ini ya Allah terpesong. Dek kerana apa tuan-tuan? Fitnatan lil ladzina kafaru. Fitnah, tipu daya, rancangan jahat orang-orang kafir ni tuan-tuan untuk merosakkan kita. Kalau kami ni ya Allah terkena sedikit daripada fitnah ini ya Allah, tipu daya ni tuan-tuan, kita ni terkena sedikit daripada rancangan jahat orang-orang kafir ni, malam-malam masih tengok TikTok je kerja kita, kan terkena kita dengan fitnah orang-orang kafir ni tuan-tuan. Terkena tak kita? Waghfir lana rabbana, ya Allah kau ampunkan aku ya Allah kalau aku tersilap ya Allah.
Ampunkan kami kalau kami tersalah dalam menentukan kehidupan ni, ya Allah. Innaka antal azizul hakim. Engkau maha besar, ya Allah. Engkau maha bijaksana dalam menjatuhkan hukuman kepada aku. Allah hakim. Tuan-tuan, yang hakim mahkamah ni tuan-tuan, dia tak hakim. Yang betul-betul hakim Allah. Dia meletakkan kesalahan, hukuman tu setimpal dengan kita. Apa yang kita buat? Tuan-tuan, ada orang tuan-tuan, dia memang dia bersalah, tetapi hukuman tak kena dengan dia sebenarnya. Ada sebab lain. Dia buat tu ada sebab, tak kaji habis. Tuan-tuan, maka ada orang yang lebih bersalah, hidup lepas. Tuan-tuan, tak kena penjara pun, tak kena dakwa pun. Tuan-tuan, ada begitu tuan-tuan. Allah sahaja yang hakim. Maka hakim-hakim ni semua tak hakim. Tak arif lagi bijaksana. Bohong aja tuan-tuan. Ini dunia tuan-tuan. Selagi tak jadikan Islam sebagai pegangan ataupun sumber untuk menjatuhkan hukuman, kita kata dia tak adil. Tuan-tuan, pasal apa? Cara hidup kita Islam. Tuan-tuan, nampak macam politik kan tuan-tuan? Tak politik sebenarnya. Ini Islam. Inilah yang Allah ajar. Tuan-tuan, kalau kita jadikan agama Islam sebagai cara hidup, aman kita tuan-tuan. Mudah-mudahan. Yakin kita tuan-tuan mati Allah. Maka yang ini terakhir tuan-tuan. Kenapa saya sebutkan cerita ni? Maka tuan-tuan, kita nak sebut satu hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, saya dulu masa belajar tuan-tuan, ada masuk duduk asrama, saya teringat kata murabbi saya, seorang ustaz dah meninggal lah tuan-tuan, arwah lah tuan-tuan. Ustaz ni tuan-tuan, bila kami ni masuk ke dalam masjid surau tuan-tuan, kami ni budak-budak tuan-tuan, tingkatan 4, tingkatan 5 tuan-tuan, maka masuk dalam masjid, kita orang dah lepas azan masuk masjid, kita duduk je berbual, duduk saja-saja. Maka kalau ustaz tadi masuk, dia tengok kita duduk ni, dia tak puas hati, dia tak suka. Kenapa kamu tak bangun semayang qabliyah ba'diyah? Kenapa tak semayang? Dalam keadaan kamu dah bersedia. Tuan-tuan, dia ni kenal anak murid dia. Tuan-tuan, yang malam-malam ni tuan-tuan lompat pagar. Lepas lompat pagar nanti curi-curi isap ukur. Tuan-tuan, yang selalu buat salah. Tuan-tuan, yang selalu sangat buat salah. Dia tahu kita ni banyak salah tuan-tuan. Kita ni banyak dosa tuan-tuan. Maka tuan-tuan, kenapa kamu tak jadikan amalan sembahyang ba'diyah dan qabliyah ni satu amal soleh? Amal soleh. Kami tak faham tuan-tuan, kenapa? Jadi kami sembahyang. Ambil yang 10 saja. 10 rakaat saja, 5 sembahyang. Yang muakkad. Tuan-tuan, yang muakkad saja sembahyanglah. Maka kerana apa kamu kena sembahyang? Maka didatangkan satu hadis ni tuan-tuan, yang disebutkan sampai sekarang saya ingat hadis ni tuan-tuan, daripada Ibnu Umar, daripada abihi, daripada ayah dia tuan-tuan, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza balagal ma' qullatain, apabila sampai kandungan air itu, isi padu air itu lebih daripada 2 kolah. 2 kolah, tahu 2 kolah tuan-tuan, kita biasa dengar kan 2 kolah tuan-tuan. Qullatain 2 kolah. Kalau kullah 1 kolah. Kalau kullat, banyak kolah isi kandungan tuan-tuan. Maka kita pun orang Melayu panggil apa? Kau pergi ambil air kat dalam kolah tu. Bahasa Arab tu tuan-tuan. Aku tak pandai bahasa Arab. Tuan-tuan tak. Kita banyak bahasa Arab dalam kepala kita ni tuan-tuan. Kolah tuan-tuan. Kullatan 2 kolah tuan-tuan. Boleh. Maka lam yunajjisuhu syai', maka sekiranya masuk najis ke dalam air tadi, maka dia tak merosakkan air. Betul tak? Tuan-tuan, air 2 kolah, banyak ni tuan-tuan, dalam kalbat tu. Maka burung lalu berak masuk dalam air. Kita tengok tahi tu jatuh. Air tadi air apa? Air mutanajis ke? Ke air mutlak? Kekal mutlak. Kerana air tadi banyak kullatain. Tuan-tuan, boleh faham tak kullatain apa tuan-tuan? Kita kata 153 liter, kita sebut 13 tin minyak tanah. Payah tu tuan-tuan. Zaman kita tak ada fikir-fikir benda-benda macam tu. Ginilah tuan-tuan, 2 kaki panjang. 2 kaki. Mozaik 2 kaki ada. Ni mozaik berapa kaki? 2 kaki panjang, lebarnya pula bawa ke 2 kaki. Tuan-tuan, kalau Sudin kata dalamnya pula bawa kepada 6 kaki. Apa kata Ajis? Itu kubur. Ini bukan cerita kubur, ini nak cerita tuan-tuan. 2 kaki panjang, 2 kaki lebar, 2 kaki tinggi, 2 kolah. Banyak tak? Banyak ke tuan-tuan? 2 kolah ni banyak? Kalau 4 kaki dah lebih sangat. Jatuh najis tak ada masalah selagi air tadi tak berubah bau, warna, rasa. Tak berubah ni. Antara 3 ni tak ada bau, alah masuk air kucing. Dia tak kucing kan. Contohnya, kalau air 2 kolah tak ada masalah tuan-tuan. Masuk tuan-tuan, apa bangkai cicak. Pop masuk. Air
tak ada bau. Warna tak berubah. Rasa, jangan rasa tuan-tuan. Rasa ni apa? Kita pegang, rasa tak lekit air tu. Berubah tak rasa? Jangan kita rasa pula. Masin-masin sikit. Itu janganlah rasa. Tak, tuan-tuan. Kalau tak ada perubahan antara tiga, maka air tadi kekal mutlak. Betul? Tuan-tuan. Itu kullatain. Tak besar tuan-tuan. Dua kaki je. Kat rumah kita tu yang kolah panjang tu, itu berkolah-kolah. Anak kita masuk mandi pun tak apa. Tuan-tuan, air tu kekal mutlak. Mati kali itu macam mana? Berubah tak air? Berubahlah bau. Saya kata tadi kalau berubah tak boleh. Besar berubah bau, tak boleh lah. Tak berubah. Dia kalau jatuh najis yang tak boleh merubah lah tadi, maka dia tidak menggugat ganggu air tersebut. Tapi bangkai gajah baling dalam lautan tasik yang besar, air tadi air apa? Kekal air mutlak. Kerana lautan besarnya air tadi bukan kullatain lagi, kullat besar, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, itulah umpamanya air sebagai amal soleh. Nampak? Baru datang tuan-tuan, ustaz saya sebut, ya Allah, gitu rupanya air itu umpama amal soleh. Berapa banyak amal soleh kita? Kalau kullah tadi yang besar macam ni, maka jatuh najis burung, maka rosaklah air. Betul tak? Tapi kalau amal soleh kita luas, jatuh burung mati pun tak berubah air kita, maka kekalah. Maka tuan-tuan, najis umpama dosa. Besar mana dosa tadi? Sebesar dosa Hatib bin Balta'ah, tetapi diampunkan oleh Allah. Kenapa? Kerana satu amal soleh yang cukup besar dibuat oleh Hatib, iaitu Ahlul Badar. Nampak tuan-tuan? Kita ni tuan-tuan buat dosa. Saya lah terutama tuan-tuan, banyak sangat dosa tuan-tuan. Kita buat sunat, buat amal soleh, kenapa? Kita sedekah, kita buat baik, kita hormat mak ayah, kita buat baik, kita datang semayang ni kerana apa tuan-tuan? Kerana kita ni banyak dosa tuan-tuan. Kita kena buat lautan amal soleh. Dengan dosa yang kita ada, makin banyak dosa, makin banyak amal soleh yang kita buat. Makin banyak dosa yang kita buat, kita, apa kata Nabi? Atbi'is sayyi'atil hasanah. Apa yang berlaku? Tamhuha, kata Nabi. Ikuti setiap kejahatan yang kamu buat dengan amal baik. Hari ni tuan-tuan, kita mencuri. Contoh, mencuri. Tak adalah mencuri. Ada juga kadang-kadang. Kat mana kau? Abang saya kat dapur ni bang. Yelah. Bukan ambil duit. Ambil RM50 nak beli rokok YouTube. Tuan-tuan ambil nak ngetes sekali. Curi lah tu. Dosa. Maka itba'il sayyi'ah hasanah. Ikuti dengan benda yang baik. Buat benda baik pula. Buat benda baik. Tolong dia basuh pinggan. Maka tamhuha, dia akan menghapuskan dosa tadi. Tuan-tuan, itu contoh lah tuan-tuan. Tapi jangan buat lah tuan-tuan. Tapi biasa buat kan. Tuan-tuan. Maka ni tuan-tuan, mati Allah. Itu contoh tuan-tuan. Kenapa kita kena buat yang sunat? Kalau anak kita tanyalah, abah, kita buat sunat kenapa? Dalam fiqah, dia kata apa? Dia menyempurnakan yang wajib. Kenapa kita buat sunat? Kerana menyempurnakan yang wajib. Wajib kita ni, maghrib, isyak ni mungkin tak sempurna. Tetapi bila kita semayang ba'diyah, nanti dia akan menyempurnakan yang wajib tadi kalau ada kekurangan. Kan itu ada hadisnya kan, tuan-tuan. Tetapi kali ini tuan-tuan, dalam bab ni, kenapa kita kena buat yang sunat? Kenapa kita kena buat amal soleh banyak? Kerana kita banyak dosa. Maka Allah hapuskan dosa kita antara semayang fardu kepada semayang fardu. Antara umrah dengan umrah, antara Jumaat dengan Jumaat, semua Allah hapuskan dosa. Tuan-tuan, maka bila mana kita hapus dosa, boleh tak masuk syurga? Dia masuk syurga kan tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, ustaz saya kata tadi, jangan tinggal sembahyang rawatib. Kenapa? Sebaik-baik amalan wajib apa? Seafdal-afdal amalan wajib apa? Sembahyang 5 waktu. Sebaik-baik seafdal-afdal amalan sunat apa? Ulama sebut ni tuan-tuan, seafdal-afdal amalan sunat, kekal juga sembahyang sebagai amalan terbaik, iaitulah sembahyang sunat. Ustaz saya tadi, dia tak nampak muka saya ni kaki sembahyang duha, tak nampak. Tuan-tuan, dia tak nampak muka saya ni malam-malam boleh bangun tahajud. Dia tak nampak muka saya. Dia kenal anak murid dia. Tuan-tuan, mana mungkin pukul 1 saya boleh bangun. Muka ni tuan-tuan, pukul 1 boleh bangun, ambil sembahyang, Allahu Akbar, pakai baju cantik-cantik. Tak mungkin, dia tak percaya. Tapi tuan-tuan, bila mana kita masuk masjid, nak sembahyang maghrib, nak sembahyang isyak, dalam keadaan kita dah bersedia. Pakai jubah, pakai minyak wangi, dengan sejadahnya, dengan songkoknya. Tiba-tiba kita bazirkan dengan duduk borak-borak, tak semayang. Rugilah kita. Sebab itu ustaz saya marah. Tuan-tuan, dia kata apa?
Dalam satu hari, satu malam ada 39 rakaat yang kita buat. Banyak kan tuan-tuan? 39 rakaat, tuan-tuan. 17 daripadanya yang wajib. Banyak banget Ustaz. Memanglah 2 subuh, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak, kan? Campur-campur 17. Maka baki daripada tu ada 22. 22 ni ada terbagi pada 2 pula. Apa 22 ni? Rawatib. Ba'diyah dengan qabliyah, sebelum dengan selepas mayang fardu, tuan-tuan. Maka ustaz saya kata apa? Engkau jangan ambil 22 ni, dia ada bagi 2 lagi. Satu 10, satu lagi berapa? 12 ni tolak tepi dulu. Untuk saya lah tuan-tuan, tapi tuan-tuan dah biasa buat terus. Untuk saya masa tu. Sekarang ni tak boleh ambil yang 10 aja, kena lebih lagi sebab lagi banyak dosa. Kan tuan-tuan kan? Ambil yang 10. 10 ni apa tuan-tuan? Solat sunat rawatib yang muakkad, yang dituntut. Jaga ni tuan-tuan, tolong jaga tuan-tuan. Ini pesanan daripada murabbi kita. Ustaz saya sampaikan, kita sama-sama beramal tuan-tuan. Yang lemah ni kena istiqamah 4 ni. 10 rakaat. Maknanya 10 rakaat 5 lah tuan-tuan. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat kan. Tuan-tuan, apa dia tuan-tuan? Kita boleh beza tak solat sunat muakkad dengan ghair muakkad? Kadang-kadang kita lupa kan, mana satu muakkad. Lepas maghrib ni muakkad ke ghair muakkad? Dituntut ke tidak? Kan? Lepas isyak ni tuntut ke tak? Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan kita buat 10 ni istiqamah. Tuan-tuan, 2 sebelum, 3 selepas. Ingat ni lah. 2 sebelum, 3 selepas. Sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum zuhur 2 rakaat. Sebelum 2 sebelum. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat. Yang ni selepas pula. Selepas zuhur 2 rakaat. Zuhur ni special sikit. Sama macam Jumaat, sama. Dan tuan-tuan, muktamad dalam mazhab kita. 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak. Ini ni kita amal, kita istiqamah. Jangan kita buat 22 terus. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga makin lama hilang, lama-lama tak sembahyang terus. Jangan. Ambil 10 ni istiqamah dulu. Dah 40 hari istiqamah buat, baru tambah. Dengan apa? Dengan yang 12 baki tadi, yang tidak dituntut dia tadi. Apa dia tuan-tuan? 2 sebelum zuhur. Zuhur ni special kan? Tadi dah ada dah kat sini. 2 selepas zuhur. Ada lagi 2 lepas zuhur. Saya kata tadi apa? Zuhur special. Sama macam Jumaat, sama je muktamad kita. Tuan-tuan, mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, jangan kata ba'diyah qabliyah Jumaat ni bid'ah. Jangan. Tuan-tuan, ni muktamad mazhab kita. 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur. Ini kalau nak tambah, maknanya zuhur ada berapa rakaat sebelum? Ada 4. 2 rakaat ghair muakkadah, 2 rakaat muakkadah. Tuan-tuan, selepas pun sama. Kemudian asar. Asar tadi tak ada sebut kan kat sini kan? Asar 4 rakaat sebelum asar. Ada orang sembahyang asar, azan, dia masuk dalam masjid, Allahu akbar, saja aku sembahyang qabliyah 2 rakaat kerana Allah Taala. Jatuh tak qabliyah? Tak jatuh tuan-tuan, kerana qabliyah asar 4 rakaat. Mana ada 2? Kalau 2 yang kita sembahyang tu jatuhnya apa? Jatuh tahiyatul masjid saja. Kena buat 4 tuan-tuan. Sama ada rakaat kedua tu kita nak 2 salam ke, satu salam ke, ataupun rakaat kedua tu kita nak duduk ke tak nak duduk ke, duduk tahiyat awal tu, tak payah duduk pun tak apa tuan-tuan. Tapi jangan buat. Kerana apa? Kita kena buat yang sunat. Kerana apa? Nanti rakaat ketiga kita bangun, aku dah rakaat keberapa lupa kan. Sebab tu kita kena buat sunat. Kenapa kita kena buat sunat? Dia menyempurnakan yang wajib. Yang wajib apa? Kena ingat rakaat berapa? Berapa rakaat kita? Itu wajib, tuan-tuan. Jadi 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak. Yang ini ghairi muakkadah, simpan dulu. Istiqamah dulu yang 10 ni untuk saya lah tuan-tuan. Bagi orang yang dah biasa sembahyang terus. Tapi bagi orang yang tak biasa sembahyang, istiqamah dulu yang 5 ni tadi. 2 sebelum, 3 selepas, 2 sebelum subuh, sebelum zuhur, selepas zuhur 2 rakaat, selepas maghrib 2 rakaat, selepas isyak 2 rakaat. Ini dulu istiqamah. 40 hari buat dulu. Kalau dapat istiqamah baru buat yang ni. Dia akan terbiasa, tuan-tuan. Sebab apa kita kena buat benda ni? Kerana ini amalan sunat yang paling afdal sekali untuk kita jadikan lautan amal soleh. Kenapa kita kena buat yang sunat? Bukan lagi nak menyempurnakan yang wajib untuk kita ni. Umur yang 30, 40 ke atas ni, bukan itu lagi alasan dia. Tetapi kerana kita banyak dosa. Tuan-tuan, dia akan masuk dosa tu dalam kita, dalam kehidupan kita, dia akan terhapus. Allah akan maafkan dosa-dosa kita. Itu sebab kita kena buat amal soleh. Ada duit banyak tuan-tuan, kita bagi. Tuan-tuan, Hatib bin Balta'ah bukan siapa-siapa. Hatib bin Balta'ah kita belajar dalam bab sirah Nabi SAW, tak sebut pun nama dia. Tahun ke-8 baru sebut.
Sedangkan dia Ahlul Badar. Dia bukan siapa-siapa tuan-tuan. Dia bukan pemimpin. Dia bukan general. Bukan tuan-tuan. Tetapi dia ahli biasa sahaja. Tapi kerana amalan dia, Allah terima. Kita tuan-tuan hari ni duduk kat masjid, kita bukan pengerusi masjid. Mungkin kita bukan tok imam, bukan ketua kampung, bukan siapa-siapa kita ni tuan-tuan. Kita ni orang biasa datang balik aja. Tapi kerana amal soleh yang kita buat, kita dapat ganjaran dia seperti mana orang-orang lain dapat. Tuan-tuan, maka kita banyakkan amal soleh. Ada duit, sedekah. Banyak buat amal soleh tuan-tuan. Buatlah benda yang baik banyak-banyak tuan-tuan. Jangan buat benda yang tak baik sangat. Tuan-tuan, kalau ada buat satu maksiat, ikuti dengan banyak lagi kebaikan. Itulah cara hidup Islam tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan, kesilapan yang dilakukan oleh sahabat kita perempuan tadi nak jadi lelaki itu, Allah maafkan dia. Dengan apa tuan-tuan? Mungkin dia banyak amal soleh berbanding kita. Kita ni tak banyak amal soleh juga agaknya. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah maafkan dia. Sama-sama kita berdoa tuan-tuan. Jadi saya rasa cukuplah sekadar ini tuan-tuan. Istimbat yang kita boleh ambil tuan-tuan. Solat sunat, rawatib, mudah-mudahan kita dapat beramal. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kau fahamkan kami ya Allah akan urusan agama kami ini ya Allah. Wa 'allimna at-ta'wil, ajarkan kami ya Allah untuk kami memahami isi kandungan Al-Quran. Wahdina ila siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalanmu yang lurus. Allahumma tawil a'marana, panjangkan umur kami ya Allah. Wa akthir amwalana, banyakkan harta kami ya Allah. Wa akthir auladana, ramaikan anak cucu kami ya Allah, agar mereka dapat kami didik menjadi anak yang soleh dan solehah, yang dapat mendoakan kami ketika mana kami berada di alam kubur yang maha gelap nanti ya Allah. Wahdina ila siratal mustaqim, tunjukkan kami jalanmu yang lurus ya Allah. Wa adkhilnal jannata bighairi hisab, masukkan kami ke dalam syurgamu tanpa hisab ya Allah. Rabbana la taj'alna, ya Allah, kau jangan jadikan kami ya Allah, jangan jadikan keyakinan kami ya Allah, pendirian kami ya Allah, jangan kau jadikan cara hidup kami ini ya Allah terpesong ya Allah daripada fitnatan lil ladina kafaru, fitnah, tipu daya, rancangan jahat orang-orang kafir ke atas kami ya Allah. Waghfir lana Rabbana, ampunkan kami ya Allah sekiranya kami tersilap dalam menentukan kehidupan ini ya Allah. Innaka antal azizul hakim, Engkau maha besar ya Allah, Engkau maha bijaksana ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.